Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca tafsir surah An-Nisa juzuk yang kelima ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu berangan-angan apa yang telah dikurniakan Allah kepada sebahagian daripada kamu. Wala tatamannaw ma faddalallahu bih ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kamu berangan-angan terhadap apa yang Allah Ta'ala bagi pada orang lain. Ma faddalallahu bih ba'dakum 'ala ba'd, yang Allah bagi sebahagian kamu, ada yang dapat lebih daripada kamu, ada yang dapat lebih daripada orang lain. Kata dia lagi, lirrijali nasibum mimma iktasabu, dan bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn, dan bagi perempuan juga ada bahagian-bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan kata Allah, was'alullah, dan mohonlah kamu daripada Allah min fadlih, daripada kurniaan Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu maha mengetahui. Baik, ayat 33. Walikullin ja'alna mawali mimma tarakal walidan wal aqrabun والذين عقدت أيمانكم وأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Walikullin ja'alna, dan tiap-tiap orang kami jadikan, ja'alna kami jadikan, mawaliya mimma tarakal walidan, kami jadikan ahli-ahli bagi apa yang ditinggalkannya. Mimma tarakal walidan, yaitu ibu bapa mereka, wal aqrabun, ataupun dan keluarga-keluarga yang lebih hampir.
walladzina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang telah diikat tangan kanan oleh kamu, fa'atuhum nasibahum, lantaran itu kata Allah, fa'atuhum, berikanlah, bagilah kepada mereka, nasibahum, bahagian-bahagian mereka, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah Ta'ala ini atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksikan. Baik, kita lihat tafsirannya. Berkata Al-Baihaqi, telah dilarang oleh Allah membunuh satu nyawa. Kita baca dah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian dilarangnya pula memakan harta dengan menempuh jalan yang salah. Datang pula arahan kedua, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Sekarang keduanya itu adalah kejahatan dengan perbuatan, bunuh dan makan. Sekarang Tuhan melanjutkan pula larangannya, wala tatamannau, jangan kamu berangan-angan. Angan-angan tu di mana? Angan-angan di mana? Angan-angan dalam hati. Tadi kita baca, bukan tadilah, dululah, Allah larang kita bunuh orang, hatta membunuh nyawa sekalipun, membunuh diri sendiri. Kita baca dah, bunuh diri. Dan kedua, kita dah baca dah larangan Allah Ta'ala memakan, daripada kita memakan benda-benda yang bukan hak kita, harta anak yatim lah, pusaka lah, apalah. Okey, sekarang Allah cerita pula tentang tatamannau, panjang angan-angan, duk teringin dalam hati, duk bisik dalam hati. Nama dia berangan-angan. Dan janganlah kamu berangan-angan apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu berlebihan daripada apa yang sebahagian yang lain. Pangkal ayat 32. Dalam ayat ini bertemu dengan perkataan la tatamannau. Dari pokok perkataan tamani, dia ada tekan sikit tu, tamani nama dia, iaitu berangan-angan. Bahasa Arab apa? Khayal. Bahasa Hindustan pun khayal juga. Khayal la atahe, menghayalkan diri engkau saja. Ya, khayala ta kabi mere dilmen, khayala atahe. Kadang-kadang aku merindui dirimu, menghayalkan diri kau. Kabi mere dilmen, dalam perasaan aku. Khayala atahe. Faham tak? Tak faham. Itu lagu Hindustan. Kabi mere dil mein khayal aata hai, tujhe hai tujhko banaya gaya hai mere liye. Kan hujan pula. Kabi mere dil mein, kadang-kadang dalam perasaan aku, mere itu aku, dilmen jiwa aku, perasaan aku, khayala ta aku menghayalkan diri engkau. Baik. Kemudian kata dia lagi, atau berkhayal memikirkan kelebihan orang lain, kekayaan orang lain, ketinggian yang dicapainya. Kalaulah aku kaya macam dia, kalaulah aku kaya macam dia, pak siapa dia jadi kaya, pak siapa kaya tu tak main kat aku. Kaya dapat kat dia, kaya dapat kat aku. Itu nama dia apa? Tatamannau. Duk teringin, siapalah dapat laki tu kat dia. Kalaulah laki aku bagus macam laki dia, seronoknya aku, siapalah isteri aku macam ni. Kalaulah isteri aku macam dia tu bagus kan. Allah kata la tatamannau, jangan duk berangan-angan. Siapalah aku tak menikah dengan dia, kalau aku nikah dia aku pun kaya, tak payah aku kerja jual isi lemak. Setiap hari aku pergi kedai Mas Aisyah. Ni pasal aku miskin. Jadi ada orang yang dalam jiwa dia duk marah lagu tu, duk angan-angan lagu tu. Angan-angan adalah memikirkan hal sendiri-sendiri yang sukar mencapai.
Kalau orang tanya kita apa dia angan-angan, angan-angan ialah memikirkan tentang sesuatu untuk diri kita sendiri, yang mana sesuatu tu susah nak dapat, sukar nak dapat. Kalau benda tu senang dapat, dia tak panggil angan-angan. Okey, dia tak panggil angan-angan. Petang ni nak cari ayam percik, senang nak jumpa ayam percik? Ada bawah tali api, atas tali api semua ada, dalam tali api semua ada. Tapi kalau kita berangan-angan, aku kalau boleh nak buat rumah 40 bilik, ada tempat helikopter ke atas, kolam renang 4, susah tak dapat, mati hidup balik tak dapat. Itu nama dia angan-angan. Maka kata dia akibat daripada angan-angan yang demikian, timbullah perasaan dengki, timbullah perasaan iri hati kepada orang yang mendapat kelebihan tu. Sebab tu kalau kita jadi kaya, apa yang akan kita dapat? Dengki orang. Tuan-tuan kalau jadi kaya dan sanggup jadi kaya, kena sanggup dapat apa? Sanggup mendapat kutukan, dengki. Dan sebenarnya miskin pun orang tak suka. Miskin orang tak suka, bukan dengki. Orang tak suka. Mari buat apa tau. Tu kalau orang miskin datang. Kalau orang kaya datang, oi, tak panggil pun suruh datang. Bukan adik-beradik pun mengaku saudara. Tapi kalau miskin, saudara ke? Adalah baru-baru bacang sikit, padahal sepupu. Itu bau durian, bukan bacang lah. Sepupu kau tu satu tok. Bukannya bau bacang, bau durian musangking, rapat melekat tu. Tapi paksa miskin, bau-bau bacang. Tapi kalau kaya, jauh berbatu-batu pun. Bukan orang lain, bapak dia dengan mak saya 18 pupu. Dia ingat pula tu 18 pupu dengan mak dia. Jadi orang kaya kadang-kadang kita akan menerima kutukan, dengki, khianat, iri hati. Biasa tu. Tak percaya tuan-tuan jadi kaya, buat apa pun kena, buat apa pun tak kena di mata orang. Baik, kemudian itulah sebabnya Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya memberi makna tamani dengan maknanya hasad. Jangan kamu dengki, jangan kamu hasad dengan orang-orang yang dapat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Abdullah bin Abbas kata tamani itu bukan angan-angan. Abdullah bin Abbas kata tamani maknanya ialah hasad. Maka dia pun beri makna wala tatamannau, janganlah kamu hasad dengan orang yang ada rezeki, yang dapat anugerah daripada Allah. Tapi Al-Baihaqi kata jangan kamu berangan-angan pada orang yang dapat nikmat. Mari Abdullah bin Abbas dia terus belasah terus. Dia kata apa? Jangan kamu dengki pada orang yang dapat nikmat. Dua-dua tu membawa makna yang sama saja. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi, budak lagi masuk Islam lah. Masa dia budak lagi masuk Islam, Nabi doa dekat dia. Nabi letak tangan Nabi atas kepala dia sambil doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Berkat daripada doa Nabi itu, dia salah seorang ahli takwil, ahli tafsir yang paling diiktiraf, yang paling dirujuk oleh semua ulama. Nama dia Abdullah bin Abbas. Dia berkata, janganlah kamu berkata wahai kiranya aku diberi pula harta yang banyak. Jangan cakap kalaulah aku kaya, kalaulah aku dapat harta macam dia, kalau tak usahlah. Tak usah kalau mengkalau. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, jangan sebut kalau. Kalau mak tak menikah dengan bapa kamu, tak tahulah mak nikah dengan siapa. Macam mana mak dah itu suami mak. Yalah kalau mak tu, kalau mak terima pinangan Haji Mat tu tak ada, mak susah menikah dengan bapa kamu. Kalau macam tu haram. Nah, haram tu menangisi
meratapi seolah-olah tak setuju dengan apa yang dah tertakdir pada kita. Kalau yang dibolehkan ialah kalau aku merompak kedai mas tu agak-agak lepas tak? Yang tu boleh tanya. Agak-agak nak buat tu baru tanya. Ni kalau aku makan ni sikit perut tak? Aku nak makan kuih kasui ni sikit perut tak? Nampak nyo dia macam dah masam. Fikir tu. Jangan telan dulu. Masam pun telan tak nyo kelapa tu. Lepas tu sakit perut. Kemudian tanya macam mana sakit perut Yung? Itulah katakan kalau aku tak ada makan kuih tak ada yang aku sakit perut. Kepala otak kamu. Masa tadi kamu makan tu kamu tak mau sebut kalau aku makan benda ni aku cirit. Jadi sebelum buat bolehlah sebut kalau. Tapi kalau dah buat terima je lah. Jadi kalau maksudnya sebelum berlaku. Kalau dah berlaku tak payah sebut kalau. Tak payah sebut kalau lagi. Baik. Ataupun dia kata nikmat yang banyak. Kalaulah aku dapat nikmat yang banyak. Atau dia berkata kalaulah isteri aku cantik macam si cantik isteri si Polan, kan bagus. Benda dah lepas, tu hak dia, rezeki dia. Okey, isteri dia pergi cari di Uzbekistan, dapatlah orang Uzbekistan. Kamu cari di mana? Gohek Gustan, dapatlah. Isteri kamu pun gohek Gustan, kejap ke depan, kejap Gustan, kejap ke depan. Buat macam mana? Kamu yang cari. Ibnu Athir berkata, berangan-angan ialah keinginan hendak mendapat apa yang diingini, merupakan suatu keluhan jiwa. Kita tak dapat, kemudian kita duk teringin nak dapat. Itu dia panggil apa? Mengeluh. Kita ni kan dilarang mengeluh. Apa yang ada syukurlah. Tak ada lah, sajalah kata abang, oi, kalau lah rumah kita besar macam dia, seronok abang no. Tahu lah awak macam mana rumah lah, rumah teres. Kita mampu rumah lokoi. Okey, sebab tu orang Kedah kata lokoi, low cost. Mai ke Kedah lokoi. Hak ni saja kemampuan kita. Kita menduk low cost lah. Low cost sungguh hang ni. Nak buat macam mana? Janganlah menangisi pula. Itu Yah menyesal ke menikah dengan abang? Dah saja kata tak menyesal. Akhirnya orang tak seronok dengan kita. Okey, suami bagi kita gelang. Bagilah gelang nak raya emas tengah murah ni. Beli Allah 10 gram, 5 gram. Halui. Nak tengok tu kena pinjam teropong Ustazah Hendon baru nampak. Ustazah Hendon kan baca guna kanta. Pinjam je Ustazah nak tengok ada gelang ni. Punya kecil punya tu. Jadi suami bagi hak tu. Kita ni pula kata kalaulah abang beli hak besar tu abang, hak jenis lipan bara tu abang besar abang, oi. Tak punya jenis gajah abang lipat-lipat abang, oi. Abang mampu hak ni je. Yang ni sajalah. Tapi pasal dia tu abang tak tengok lagi tu gelang Kak Yah macam mana. Besar lah abang. Jadi tu nama dia mengeluh. Orang mengeluh ni dia takkan bersyukur. Orang mengeluh ni dia takkan seronok dengan apa yang dia dapat. Dia takkan enjoy dengan apa yang dia dapat. Sebaliknya orang yang syukur dengan apa yang dia dapat, sikit pun dia rasa besar. Dia rasa seronok. Pasal apa? Pasal dia dapat daripada langsung tak dapat. Baik, di dalam ayat ni ditegaskan bahawa yang menimbulkan angan-angan yang tidak-tidak itu ialah sebab melihat kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Padan dengan orang kaya tu pun nunjuk-nunjuk. Duk dalam Facebook duk tunjuk beli beg 200-300 ribu. Beg tangan, beg nu 200-300 ribu. Kita dapat beg 200 ringgit bangga habis dah. Masuklah kelas beg tak kepan, tak atas meja, baru harga 200. Tak kat depan tu dia harga 200 ribu, kita 200 ringgit sebiji rumah tu. Duk nunjuk-nunjuk pula. Lepas tu bila orang tegur dia kata dengki ke?
Tak dengki engkau tu menimbulkan satu perasaan tak seronok pada orang yang tak dapat. Kalau tak seronok jangan tengok Facebook I. Kenapa you follow I? Terpulanglah. Sebab tu tuan-tuan, abang-abang, kalau kita tak mampu macam orang kaya tu, jangan bagi isteri kita tengok. Tutup Facebook. Tu saya pergi tengok. Sebab hari ni Facebook macam-macam. Ada Facebook nama dia riak apa hari ni. Dalam cerita tu dia cerita bab riak. Barang mah macam ni, duit macam ni. Dia ambil duit banyak-banyak, dia bubuh atas badan anak dia. Lepas tu dia tulis, dia kata, itulah yang aku tak suka anakku tidur. Tiap-tiap kali air liur dia keluar duit. Walaupun tu satira, melawak-melawak, tapi kita duk tengok duit orang berkepul-kepul. Duk atas riba, atas katil, tidur atas duit. Isteri kita ni 10 sen jatuh bergolek bawah katil, angkat katil tu. Kenapa leha duit golek abang oi? Sekupang je pun. Boleh jatuh bawah katil tu. Dia cari sampai dapat. Tengok-tengok Facebook orang lain, duit atas tilam, tidur isteri dia atas tilam. Sebab tu kita kena kontrol lah. Abang-abang, akak-akak, anak-anak semua kena kontrol. Jangan duk tengok orang-orang kaya ni kan, kita teringin, akhirnya kita tak syukur apa yang kita ada. Kemudian, dan kata dia lagi, sebab setengah daripada kamu memang ada kelebihan daripada yang setengah. Betul kan? Betul. Kita ni ada hak dapat, ada yang tak dapat. Orang tu ada yang dia dapat, kita tak dapat. Untung kita menikah tak ada anak, dia menikah anak ramai. Kita menikah anak dua, anak seorang. Dia menikah anak tu dia macam anak tangga. Kita pun menikah, dia menikah, tapi isteri dia 4, kita isteri seorang. Merajuk seorang, lari rumah nombor 2. Merajuk nombor 4, tak tahu tambah lagi apa. Kita ni laki lah, kedin je. Naik motor melengkung, tolak dia angin. Dengan kita melengkung sekali. Tengok suami dia pula sadar, badan tegak. Sekali naik motor ranak, ranak. Jadi masing-masing ada kelebihan masing-masing. Nak buat macam mana? Dan kata dia, apabila seseorang telah silau oleh kerana melihat kelebihan yang ada pada orang lain, maka dia akan ditimpa dengan satu penyakit dalam jiwa dia sendiri. Dia duk mari dalam jiwa kita. Penyakit apa? Nombor 1 penyakitnya ialah hasad. Dia tengok satu pasangan rumah tangga ni bahagia, suami isteri. Mai kelas pegang tangan, suami tolong buka pintu cermin. Saat lagi isteri nak duduk, suami tolong tarik kerusi. Romantiknya. Elok isteri nak duduk, dia tarik lagi belakang, tu duduk bawah tu. Suami aku ni jangan kata nak mai buka pintu ustaz, mai hantar kelas pun tak mau. Dia mari dah perasaan dengki. Tengok-tengok bercerai pula dah laki bini ni. Maka timbullah dalam hati kata padan muka. Aku dah agak dah, tak lama. Maka orang yang kata padan muka tu, apa maksud dia? Dia jatuh kepada kategori hasad. Orang yang suka bila orang lain hilang nikmat, namanya dengki. Orang yang suka orang lain jadi susah, tu nama dia dengki. Orang yang nak menghilangkan kesenangan orang lain, nama dia dengki. Orang yang melihat orang lain susah dan dia seronok, tu nama dia dengki. 2. Benci. Apa penyakit yang datang dalam jiwa kita? Benci. Tengok anak orang lain menikah, anak dia belum nikah, dia mari dah. Anak aku lagi lawa pada anak dia. Pasal apa anak dia laku? Dia mari benci. Nuri pun tak pergi. Kalau pergi pun duk kutuk makan, duk kutuk lauk. Kemah panas lah, ais sejuk lah. Mana ada ais panas? Sedap tak rumah dia? Tak mau ais sirap panas. Biar betul kau. Jadi ini penyakit yang berlaku kepada dia. Semua buat tak kena. Yang ketiga, umpat. Mengata. Okey, mengata. Padahal dia tak ada niat menunjuk pun. Dah dia ada, boleh pakai tak? Boleh ha? Bila dia pakai, orang kata
Tengok tu pakai tu nak menunjuk dia tu, tahulah tudung tu Siti Rogayah punya, tahulah. Macam kita macam dia seorang mampu beli telekung Siti Rogayah. Dah dia ada, dia pakai lah. Yang ada kutuk siapa? Dia mari perasaan mengumpat. Lagi mengomel. Ngongeng. Ngomel ni adik-adik keldai. Ngongeng. Tengok keldai. Bising you rendah. Ngongeng. Ada ya. Seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Okey, inna angkaral aswat lasautul hamir. Seburuk-buruk suara ialah suara keldai, himar. Ngomel, ngongeng. Nak tengok ngomel tak ngomel, tengok waktu buka puasa. Yang ni elok ni. Lu apa ni? Kita kan makan dok macam ni, makan ni tapi habis tak? Dah bukan orang sini lah, ni dia Afrika. Dia suka ngomel. Bagikan masih macam ni, darah tinggi. Kalau darah tinggi di kita, dia sakit, kita sakit ke dia sakit? Dah tahu darah tinggi, janganlah telaikan masin tu. Tapi habis 4 ekor kat dia tak? Ini nama dia mengomel. Ngongeng. Baik kepada orang yang dibenci Allah kelebihan, atau dia mengomel kepada Allah sendiri, lantaran dia telah menghabiskan waktu dalam berangan-angan bertaman ni, dia pun lalai menyelidiki diri dia sendiri, yang tentu ada pula kelebihan pada dirinya kalau dia pandai memupuknya. Jadi bila kita baca ni, sebenarnya kita pun masing-masing ada kelebihan masing-masing. Cuma kita ni duk tengok orang lain, kita lupa diri kita. Kita pun ada kelebihan tu, tapi cuma tak pakai. Kita tak gilap. Sebab tu kalau kita ni gilap, boleh. Mungkin kita ni tak boleh ceramah, tapi suara kita sedap. Pilih azan sedap-sedap, masuk dalam Facebook, terkenal dengan sebab azan. Sak tiru bila ni, masuk dalam Facebook lama-lama, terkenal dengan sebab azan. Ni kita bila tengok ustaz tu duk ceramah, kita marah pula, duk kutuk macam-macam. Dia tu bukan ada ilmu, dia tak ada apa, dia mengarut boleh lah, pumpang. Habis tu kamu pasalah dia dengki. Kalau gitu kamu cari apa kelebihan kamu. Oh, kelebihan saya ialah marhaban ustaz, saya boleh sampai tabaqah 7. Wah, kalau gitu buat live marhaban live bersama dengan Haji Dullah, bawa sampai tabaqah 7. Tabaqah 7 ni suara dia sampai tengah-tengah kepala, tinggi tinggi tu. Tu hak soprano punya lagu tu. Gitu barulah orang buat. Macam kita lah, saya ni tak lawa ustaz, oi isteri dia lawa. Kamu tak lawa pada muka, tapi lawa pada masak sedap. Masak rendang tok ni ke, sebulan orang simpan dalam tiap lu makan sikit pasal pun sedap. Buah bagian beku tu nak masak, potong sikit perangai, sebulan makan tu. Tak basi ke mak simpan dalam beku. Mak sedap rendang tok dia. Lepas ni buat bisnes rendang tok cap opah. Kelebihan kita ada, tapi pasal kita tak mau, yang kita nampak ialah orang lain. Akhirnya kita lupa kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kelebihan di atas kelebihan yang lain. Maknanya masing-masing ada kelebihan masing-masing. Baik, tandakan di situ. Kita lihat Bahrul Madhi. Bab yang ke-84. Bab ma jaa fi ar-rajul yatasaddaq aw ya'tiqu 'inda al-maut. Bab yang datang ia pada menyatakan lelaki yang bersedekah
atau yang memerdekakan ketika dah nak mati. Ketika nak mati dia bersedekah. Apa cerita? Dia dah tak larat sangat dah. Masa itulah dia nak sedekah. Baik, itu nama dia apa? Orang yang dah nak mati kemudian dia nak bersedekah. Baik. An Abi Habibah At-Ta'i qala awsa ilayya akhihi bi ta'ifati min malihi falaqitu Abad Darda faqultu inna akhihi awsa ilayya bi ta'ifatin min malihi fa aina tarali wad'ah fil fuqara'i awil masakin awil mujahidin fi sabilillah faqala amma ana falau kuntu lam a'dil bil mujahidin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mathalul ladzina yu'tiqu 'indal mauti kamathalil ladzi yuhdi idza syabi'a. Hadis hasan lagi sahih daripada Abi Habibah At-Ta'i. Sebut betul-betul At-Ta'i, okay? Jangan baca At-Tai pula. At-Ta'i. 2 hari lepas saya pergi Batu Kurau, saya tengok kampung halaman, lalu depan kedai mak saya tu, kedai emas mak saya suka beli, kedai emas Tayyib nama dia. Nah, Pekan Batu Kurau, kedai emas Tayyib. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Semalam saya ceramah di Batu Gajah. Sebelum pergi Batu Gajah tu jumpa Batu Gajah Perdana. Tengok restoran belah kiri tu, restoran Fuki. Itu dah ada. Tak pernah faham, tak faham sudah. Tak percaya pergi tengok, ada restoran F-O-O-K-E-E Fuki. Takkan apa tak boleh bernama lain hak pendaftar syarikat tu pun. Bola Fokyong ke apa ke. Baik. Daripada Abi Habibah At-Ta'i katanya, telah berwasiat ia kepada saudaraku satu jumlah daripada hartanya. Maka berjumpalah aku dengan Abu Darda. Maka kataku bahwasanya saudaraku berwasiat ia padaku sejumlah daripada hartanya. Maka di mana engkau fikirkan bagi aku nak menghantarkan wasiat ni? Adakah aku nak bagi pada orang fakir, atau aku nak bagi pada orang miskin, ataupun pada orang yang perang fi sabilillah? Maka katanya, adapun aku, maka jikalau aku tidak aku samakan dengan orang perang sabil. Telah aku dengar Nabi SAW bersabda, umpama orang yang memerdekakan pada waktu mati seumpama orang berhadiah apabila telah kenyang. Hadis yang kita baca ni hadis sahih. Bai'an Aisyah anna Barirah ja'at tasta'inu Aisyah fi kitabatiha wa lam takun qadat min kitabatiha syai'an faqalat laha Aisyah irji'i ila ahlika, bukan irji'i ila ahliki fa in ahabbu aqdi anki kitabatiki wa yakunu li walauki fazakarat dhalika Barirah li ahliha fa abaw wa qalu in sya'at an tahtasiba alayki wa yakuna lana walauki faltaf'al. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibta'i fa'atiqi fa innama alwala liman a'taqa. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin yashtarituna syuruta laysat fi kitabillah min ishtarata man ishtarata syartan laisa fi kitabillahi falaysa lahu wa in ishtarata mi'ata marrah. Hadis yang kita baca ini juga adalah hadis yang sahih. Baik. Daripada Aisyah katanya bahwasanya Barirah
satu orang sahabat perempuan Barirah, datang ia minta tolong pada Aisyah pada kitabahnya, dan belum ada dibayarnya daripada kitabahnya sesuatu. Maka berkatalah baginya Aisyah, pergi pulanglah kepada keluargamu, maka jika suka mereka itu boleh aku bayar daripada kitamu, sehinggalah jadi wali bagiku walakmu. Dia kata dia ni nak minta lah kemerdekaan, bagilah, kalau ada apa-apa kau tolonglah bagi aku ni merdeka. Aisyah kata, hang pilah balik dulu, pergi jumpa dulu dengan tuan kamu, suka tak mereka kalau aku yang jadi walak pada kamu. Maka disebutlah ia demikian itu Barirah bagi keluarganya, bagi ahlinya. Maka enggan mereka tak mau. Jika mahu ia bahawa sedekahkan atasmu dan jadi bagi kamu walakmu, maka perbuatlah. Maka aku sebutkan demikian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabdalah Nabi, beli olehmu, kemudian kamu merdekakan perempuan itu. Maka sanya walak bagi mereka yang memerdekakan. Kemudian bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apa macam kaum-kaum mensyarat mereka itu akan beberapa syarat yang tidak ada dalam Al-Quran. Siapa-siapa yang membuat suatu isyarat yang tiada dalam kitab Allah, maka tiada baginya. Dan jika diisyaratkannya 100 kali sekalipun, kalau Allah kata tak ada, maka benda tu takkan kata ada. Hadis yang kita baca ini ialah hadis sahih. Baik, dua hadis ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca saja-saja confirm tak faham, sambung tidur pula, dah tak faham tidur pula, puasa kena pula hadis panjang macam ni, huraian pula, tidurlah, tidur faham. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, ambil iktibar dan pengajaran bagi diri masing-masing, bagi sesiapa yang ada harta, melalui hadis yang kita bacakan ini, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, iaitu pertama, siapa-siapa yang ada harta, tak usahlah nanti dah nak mati baru nak berbuat khairat, bersedekah atau berwakaf dan sebagainya, kerana perbuatan yang demikian itu mengurangkan pahalanya dan jadi tergendala beberapa kebajikan bagimu, malah tidak disukai oleh syarak kalau kamu perbuat demikian. Bahkan apabila ada harta, lekas-lekaslah berbuat kebaikan sebelum nak mati, maka mendapatlah kamu beberapa kebajikan ya. Baik, nombor satu, dia kata bagi orang yang ada harta, kalau nak buat khairat, jangan tunggu dah nyawa doa baru nak bagi. Perumpamaan dia ialah macam orang kenyang yang dah tak mau makan dah habis dah. Kita ni makan, kita makan, lauk, air, kuih, buah penuh atas meja, makan kenyang tak? Kenyang. Ada baki lagi tak lauk semua? Kemudian apa kita kata? Ni ambil bagi kat orang, ambil bagi kat orang. Boleh faham? Kamu pun dah kenyang, kamu pun dah tak berkehendak, hak tu kau bagi kat orang. Macam tu perumpamaan dia, kalau dah nak mati baru nak sedekah. Kita pun tak mau dah. Rumah tu pun kita dah tak mau, tanah tu pun kita tak mau dah nak mati dah. Waktu tu baru nak bagi orang. Dapat tak pahala? Dapat, tapi nilai dia kurang. Berbeza dengan kita ni nak makan, nak buka puasa ni, lapar ni, tunggu lagi 5 minit nak azan. Lau ada kuih, ada nasi 3 jenis, hujan panas, 1000 peti semuanya ada. Tengok-tengok waktu kita tengah lapar, boleh pergi ambil pinggan, ambil mangkuk, bubuh, pergi bagi kat orang sebelah.
Isteri kata, abang kita ni tak apa, orang sebelah pun lapar juga, dia pun puasa juga, pergi bagi orang sebelah, tak apalah dia makan tu. Dah lah isteri mati, nak masak apa orang tua tu, pergi bagi kat dia, bubuh bagi kat pakcik tu. Rupa pipi penuh meja atas pakcik tu, jiran tu bagi, jiran ni bagi. Ni dia semangat bersedekah. Itulah dia bagus. Waktu kita nak sangat, waktu itulah kita bagi, maka itulah pahala sedekah yang paling besar sekali. Bila waktu sedang berhajat. Tapi kalau dah tak berhajat, ambil lah, tak pakai pun. Dapat tak pahala? Dapat, tapi tak sebesar hak kita duk baca ni. Baik, diriwayatkan daripada Abi Habibah At-Ta'i, katanya, telah berwasiat kepada aku oleh saudaraku daripada satu jumlah hartanya, yakni wasiatnya, ambil kepadamu harta aku sekian-sekian banyak, maka aku pun ambil daripada hartanya selepas daripada matinya, sebagaimana wasiat yang telah diberikan kepada aku. Maka aku pun pergi jumpa dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Aku nak tanya pendapat Abu Darda, manakah patut aku letakkan harta yang dia bagi ni? Adakah nak diletakkan kepada orang-orang yang miskin, orang susah, atau siapa? Maka dia pun pergi jumpa Abu Darda. Bila jumpa dengan Abu Darda, dia kata, hai Abu Darda, sesungguhnya saudara saya telah meninggal dunia, dan dia meninggalkan wasiat supaya hamba ni, saya ni, ambil beberapa hartanya bagi kepada orang. Terpulanglah pada saya nak bagi harta dia pada siapa pun. Jadi saya ni tak tahu nak bagi kat siapa. Jadi saya datang jumpa dengan tuan, nak tanyalah pendapat tuan, harta ni nak bagi pada siapa yang bagus. Maka sudahlah hamba terima. Sekarang hamba nak tanya, pada fikiran tuan, harta ni nak bagi dekat siapa? Adakah nak bagi dekat orang fakir, nak sedekah dekat orang fakir, atau orang miskin, atau orang fi sabilillah? Jadi boleh tak tuan bagi tahu pendapat tuan, harta ni nak bagi kat siapa? Hamba Allah ni dah mati ni. Apakala didengar oleh Abu Darda perkataan demikian, lalu dia pun menjawab, adapun akulah, faqala amma ni kalau akulah, kalau kalau jadi ke akulah, kalau akulah, bahasa tu, bahasa kita, falau kuntu lam a'dil bil mujahidin, adapun aku, jikalau boleh aku berikhtiar harta dan aku berbuat kebajikan seperti kamu, niscaya tiada aku samakan dengan berbuat khairat pada orang fi sabilillah. Bermula perumpamaan orang yang menafkahkan harta pada perang fi sabilillah seumpama biji-bijian yang tumbuh daripadanya 7 tangkal, pada tiap-tiap satu tangkal 100 biji. Maka demikianlah berbelanja pada perang sabilillah dapat 700 kali ganda seperti mana yang dikehendaki. Nombor 1, kata Abu Darda, kalau aku jadi kamulah, aku akan bagi pada orang yang berjuang, berjihad pada jalan Allah terlebih dahulu. Sebab Allah sebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada orang yang berjihad pada jalan Allah. Perumpamaan sedekahnya macam dia tanam sebiji benih dan tumbuh 700 kali ganda lagi, 700 biji. Dia kata lebih besar daripada sedekah dekat fakir, lebih besar sedekah pada orang miskin. Kalau aku jadi kamu, aku cari yang berjuang pada jalan Allah dulu. Nombor 1. Bab yang kedua, kata dia, bab yang kedua aku nak tegur pada kamu, yang ni aku hak nak sebut pada kamu, hak Nabi cakap pada aku.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Cuba tuan-tuan tengok sahabat. Sahabat ni bila dia nak bagi nasihat pada orang, dia ambil siapa punya petikan? Nabi. Sekarang aku nak cakap pada kamu apa yang Nabi cakap. Kita hari ni kalau nak cakap, kita nak petik siapa? Sekarang ni nak petik siapa? Tak tahu nak petik cakap siapa. Kamu tak pakai ni depa suruh pakai nampak. Mayang jejah depa suruh pakai jangan mayang jejah nampak. Saya buat bahasa tu bagi orang tak faham. Beza tak dengan hak sahabat. Sahabat ni kata Nabi suruh. Zaman sekarang tak boleh tu. Tak bagi kena. Tak pernah faham tak sudah. Berbeza sungguh kita lah ni. Tapi kita ni mengaku umat Nabi Muhammad. Hak sahabat Nabi ni sikit-sikit Nabi. Aku nak habaq pada kamu apa Nabi cakap. Nabi kata apa? Masalul ladzi yu'tiqu 'indal maut kamasalil ladzi yuhdi idza syabi'a. Telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula umpama pahala orang yang memerdekakan abdi pada waktu mati seumpama pahala orang yang memberi hadiah apabila dia telah kenyang, yakni kurang pahala dia. Aku nak cakap yang tu kat kamu. Nabi ada cakap, siapa-siapa yang memerdekakan hamba, waktu tu dia pun nak mati dah. Dia perlukan lagi dah hamba tu. Waktu itulah dia merdekakan. Dia kata, aku bebaskan kamu, aku merdekakan kamu. Dapat tak pahala? Tapi pahala dia tak banyak. Seolah-olah orang yang memberi dah kenyang. Kita pun dah tak mau ambil lah, tak pakai dah. Ambil lah baju ni, tak pakai dah. Ambil lah kain pelikat ni, tak pakai dah pun. Habis tu masa bila kamu pakai? Waktu hak cantik dalam kotak lagi cap gajah berlari. Telekung kita tak pakai dah, sendat, ambil kat kamu je lah. Cuba telekung tu elok, bagi tak? Tak bagi. Waktu tu lah kena bagi. Cantiknya telekung hajah. Tak apalah, mai saya tukar. Kamu ambil telekung aku ambil telekung kamu. Agak-agak je mana? Yang ni lah Vietnam. Beli kat Vietnam ni. Jadi pahala dapat tak? Dapat, tapi sedikit, kata Nabi SAW. Baik, kemudian mana dia? Hilang dah. Demikian jugalah bersedekah dan menafkahkan segala harta kepada jalan yang disuruh Allah pada waktu sakit mau mati, tidak dapat pahalanya seperti berbuat khairat di dalam sukar dan di dalam elok hidup. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, hari ini rancangan kita ni, ceramah kita, kuliah ni dibawa oleh Yayasan Budi Ihsan kita ni, ya, yang menyediakan package untuk orang-orang miskin, orang-orang yang susah, untuk menyambut Syawal ni. Dia bagi tuan-tuan yang nak bersedekah kepada mereka, boleh dapatkan kotak-kotak daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni. Sedekah, jangan kita ni nak sedekah waktu kita dah tak mau dah. Sebab tu Allah sebut dalam juzuk 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nak bagi pada orang, bagi benda yang kita sayang, yang kita suka, yang kita cinta. Bagi elok-elok. Ini nak sedekah ke orang tak pakai lah. Kita benci tengok benda tu, ambil kamu, tak suka aku. Jadi dapat pahala tapi tak dapat markah yang penuh. Macam kita lah, kalau dapat A, kita tak tahu Z ke Y ke. Masalah bersedekah pada waktu hendak mati. Bersedekah waktu dah nak mati sangat. Baik, yang ni kita baca besok. Besok cuti pula, tak boleh baca. Minggu depan pula. Okey, besok cuti kan. Baik, kita lihat kitab Imam Nawawi, Bakunah Al-Amani, Bakurah Al-Amani.
Ni baca banyak-banyak kitab ni boleh masuk ke ni? Ha? Ini kitab yang keberapa ni? Pagi tadi 1, Ahmad 2, Ahmad 1, Syahrul 1, 2, 4. Ni yang kelima lah. Okey, sehari 6 kitab. Okey, tak alim kita tak tahu. Yang alim Kak Som. Ha? Oh, nak habis pun dah mai. Baik, ketahuilah olehmu akan bahawasanya erti kalimah la ilaha illallah. Baik, hari ni kita tengok kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang awal-awal kita dengar waktu lahir, kalimah yang akhir sekali kita dengar waktu mati. Malah kalau kita sebut kalimah ni waktu nak mati, syurga kita. Tak kira lah mati hari apa pun nyanyi la ilaha illallah penghujung nafas. Okey. Jadi kalau kita ni nak sebut, nak mudah sebut waktu nak mati, selalulah sebut waktu hidup. Baik. Kalimah la ilaha illallah itu ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Dan maknanya, makna kalimah ini ialah Allah Ta'ala jualah Tuhan. Mana guys saya dengar ustaz duk merapu, duk cakap, dia kata Allah bukannya ada. Allah tu ada sebab ada alif lam lam ha. Bila ada alif lam lam ha, jadilah Allah. Kalau tak ada alif lam lam ha, tak ada lah Allah. Sesat punya ustaz ni. Kita pun heran pasal apa ustaz yang sesat macam ni boleh mengajar orang. Dia boleh kata Allah tu tak ada, Allah ni ada sebab ada huruf alif lam lam ha, jadi apa? Allah. Cuba alif tak ada, lam tak ada, lam tak ada, ha tak ada, ada Allah. Bodoh betul. Allah tu ada lah, bukan sebab adanya alif tu. Ya heran orang bodoh hanggu. Oh gitu. Mana punya ustaz duk mengajar ni hari ni tuan-tuan? Takut kita tengok. Tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Allah sajalah Tuhan. Jangan tuan-tuan duk kata Tuhan ni banyak. Tuhan ni banyak, Tuhan orang tu ada, Tuhan agama ni pun ada, Tuhan bangsa tu pun ada. Jadi dalam banyak-banyak Tuhan ni, yang betulnya siapa? Yang betul ni Allah saja. Itu pun sesat. Tak boleh kita kata Tuhan depa, Tuhan orang tu, Tuhan dia, Tuhan agama dia. Tak ada. Allah Tuhan. Hak lain, yang lain bukan Tuhan. Sebab tu kita sebut la ilaha illallah. Ada orang yang bila sebut la ilaha illallah tu dia tekan pada la ilaha illallah. La, kita belakang ni sekali tekan dah lah sikit jantung. Oh, terkejut macam ni. Pasal apa yang dia tekan tu? Dia nak buat penegasan. Tak ada. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Mari kita lembut sikit. La ilaha tu lembut sikit. Mari hak ganas tu la, terkejut kita. Oi, garangnya. Nak bagi penegasan bahawa tidak ada Tuhan. Tuhan cuma Allah sahaja. Baik. Dan erti kalimah Muhammadur Rasulullah, sebut betul-betul Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammadar. Muhammadur Rasulullah. Habis itu masa bila jadi Muhammadar ustaz? Kalau ada anna Muhammadar. Kalau tak ada anna, Muhammadur. Boleh faham? Baik. Bermula Nabi Muhammad anak Abdullah itu satu pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu salah satu daripada pesuruh-pesuruh Allah. Baik. Dan artinya satu utusan daripada Allah, iaitu satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat
akan perkara yang dituntut daripada kita untuk membuatnya, dan apa yang ditegahkan kepada kita daripada membuatnya, ataupun dibiarkan membuatnya atau meninggalkannya. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Tugas dia mengajar kita, memberi ingat pada kita, memberi panduan pada kita, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang tak apa, mana yang tak mengapa kalau buat, kalau tak dibuat. Itu namanya apa? Namanya Rasul. Seorang dipanggil apa? Rasul. Kalau ramai-ramai, Rusul. Kalau Nabi Muhammad seorang dipanggil apa? Rasulullah, Rasul. Kalau ramai-ramai Rasul, Rusul. Plural dia Rusul. Kalau Nabi seorang, Nabi seorang. Tadi Rasul, ini Nabi pula. Nabi lah. Kalau seorang Nabi apa? Nabi. Kalau ramai-ramai Nabi, Anbiya. Boleh faham? Okey, baik. Dan perkara yang dituntut daripada kita, tiap-tiap orang yang bermukallaf. Di antara benda yang paling saya tak suka sekali, yang hampa bubuh bracket tu pasal apa? Pening kepala nak baca. Hang tulis sajalah, duk bracket kejadah apa bracket tu. Dan perkara yang dituntut daripada kita, tiap-tiap orang yang mukallaf, duk bracket. Baik laki-laki ataupun perempuan yang berakal lagi sampai umur, iaitu bahawa adalah umurnya 15 tahun atau 9 tahun, atau keluar daripadanya mani atau keluar daripada haid, akan membuatnya terbahagi kepada dua. Dia panjang tu mesti ujung terbahagi pada dua. Katanya orang Islam yang mukallaf. Apa dia mukallaf? Berakal. Mukallaf ni apa? Berakal. Dan dua, cukup umur. Kalau orang tanya kita, mukallaf tu apa ustaz? Orang tanya kita, Hajah, mukallaf tu apa Hajah? Mukallaf ialah orang yang telah pun cukup akal dan telah cukup umur. Berakal dan cukup umur. Berakal tu apa? Sempurna akal, bukan gila, bukan nyanyuk, bukan sewel, mereng. Akal dia penuh. Ada orang mereng? Ada. Nah, terbahagi pada berapa? Beberapa bahagian. Pertama, orang yang nyanyuk. Maka bila dia nyanyuk, dia bukan mukallaf. Tak wajib lagi dah. Mak kita ni nyanyuk, nama kita pun dia lupa. Sekali dia tanya pula, kamu siapa? Anak mak lah. Oh, kamu Ita seminit tanya balik, kamu siapa? Mak nyanyuk lah. Mak dah puasa, mak puasa, mak. Tak wajib dia nyanyuk. Yang kedua, gila. Tu gila. Gila pula ada beberapa pembahagian. Gila ada masa. Part time. Bila? Sekarang apa belah? 15, 16, 17. Waktu mengambang tu dia mari. Tu nama dia gila ada masa. Di masa bila mengambang dia buat saat dia menjerit, saat dia teriak, saat dia pergi gila. Tunggu bulan turun sikit elok. Itu nama dia part time. Yang kedua gila full time. Tak kira bulan, tiap-tiap hari gila. Ni dia sepenuh masa ni. Okey. Ada orang yang gila, dia ada masa dia. Makan ubat okey, tak makan ubat dia gila.
Baik, orang yang gila macam ni kalau full time dia tak ada mukallaf, memang sepenuh masa gila, dia tak wajib semayang, tak wajib apa. Tapi kalau orang yang gila part time, kadang-kadang waktu dia sihat tu, waktu tu dia kena semayang. Kamu sihat ke Mat? Sihat. Makan ubat dah habis semayang. Okey. Ada orang yang macam tu, dia ada time dia. Kita pergi minang anak dia, bila tarikh sesuai anak kita ni nak disatukan ni, tuan, saya cadang 15 bulan Melayu boleh ke? Oh tak boleh, 15 tu time saya gila tu. Apa hai pula hang cakap macam ni? Takut aku ni, pak gila, anak gila apa? Makna dia boleh agak pula, dia nak gila tu tang mana? Yang ketiga, orang yang dipanggil budak-budak, dia tak ada akal lagi, dia belum wajib, tak sempurna lagi. Walaupun pandai menyanyi, satu adik dah pandai, kena semayang, pandai 45 tahun, dia belum lagi sampai. Yang keempat, orang yang hilang akal, koma, lagi pengsan, pitam, hilang akal. 5, yang mabuk minum arak ke, todi ke, sak dadah ke apa ke, duk khayal mesh high steam. Ini nama dia berakal. Sempurna akal dia, wajib atas dia buat ibadat. Yang kedua, akil baligh. Kalau sempurna akal tak akil balik, tak wajib ke? Cerdik budak ni, oi, masuk Oxford umur 9 tahun. Cerdik matematik ni, tak payah tengok dia tahu jawapan dah. 4 campur 6, loh pandainya. Soalan pada dia 4 campur, terus dia jawab 6, loh pandainya. Tak ada nak habaq campur apa, punya pandainya kan. Tapi kalau dia tak cukup umur lagi, tak wajib juga. Ataupun kalau dia cukup umur tapi tak sampai akal, tak wajib juga. Kamu umur berapa Din sekarang? 28. Umur berapa makcik? Umur Din tu berapa anak makcik tu? 28 dah. Masa makcik beranak dia umur 40. Bayang tengok lah, 28 dah, kata dia. Tak semayang makcik, tergila. Tapi dia cukup umur makcik. Memanglah cukup umur, tapi dia tu tak betul, gila. Tapi makcik dia cukup umur makcik, kena semayang makcik. Yang kena semayang kamu. Ke kamu mau gila sama dah aku kata dia tu tak wajib sebab dia gila. Dia dua syarat. Kalau cukup umur sekalipun, tapi kalau tak cukup akal, baik, tak jadi juga. Apa tanda cukup umur? Pertama, kalau laki-laki 15 tahun kompom. Kalau 15 tahun tu kompom lah. Tahun apa? Tahun Hijri, Qamariyah. Nah, tahun Islam. Tuan-tuan duk kira tahun orang putih, lambat lah. Suara udah garau dah. Cara Malaysia Harib dah punya suara dah. Kita tak kata cukup umur apa lagi. Tapi ustaz, dia lahir bulan 11, sekarang bulan 5, mana cukup lagi 15? Itu makcik ngira bulan Qamariyah, bulan Syamsiah, makcik kira bulan Qamariyah. Jadi kalau lepas pada 15 tu, kompom cukup umur, walaupun dia tak ada misai, walaupun halkum dia belum tumbuh, tapi umur dia 15 on. Kadang-kadang umur dia belum sampai 15, misai tumbuh, janggut dah tumbuh, halkum ni besar mempelam. Berapa umur anak kamu tu Din? Tingkat 2 lah, kata dia. Tingkat 2 berapa? 14 lah. Oh, tak cukup umur lagi ya. Tak cukup umur apa, misai mengalahkan pak dia.
ataupun dia bermimpi keluar air maninya, walaupun pada umur dia 13 tahun dia mimpi dah, cukup umur lah, walaupun tak sampai 15 tahun. Jadi maksimum dia punya syarat 15. Katalah mimpi mani tak ada, misai tak tumbuh, halkum tak ada, 15 tahun cukup umur. Tapi kalau belum sampai 15 tahun dah ada tanda-tanda tu, tetap dia dikira cukup umur. Yang kedua, perempuan. Haid. Bila? Selepas 9 tahun. Kalau dia keluar haid selepas 9 tahun. Masalahnya ustaz, cucu saya 7 tahun dah keluar. Itu bukan haid opah. Itu darah penyakit. Nama dia darah fasad. Kak pergi ke hospital, pakar sakit puan, pergi cek apa masalah budak ni. Umur 7 tahun udah keluar darah. Darah apa? Itu bukan haid, itu nama dia darah fasad ataupun istihadah misalnya. Tapi kalau umur 9 tahun darjah 3 keluar haid dah, maka dia dah dikira cukup umur. Dia sudah dipanggil mukallaf, wajib atas apa yang wajib pada orang lain, wajib atas dia. Okey ustaz, sekarang dia haid, dia tak main haid, umur dah tingkatan 3 lah, haid tak ada kan, dia boleh cukup umur dia keluar pergi rumah tu makcik, dia pakai baju dalam lah, dia punya makcik punya. Kalau dia dah ada baju dalam dia, makna kena pakai, kena semayang lah makcik. Mungkin haid dia lambat sampai. Setengah orang dia kira haid saja, dia tak kira bentuk budak tu, berapa kap dia tak kira pula. Ni kena tengok siapa ni ustaz. Ada orang jumpa saya dulu, anak dia tingkatan 3, duk tidur dengan mak dia, tidur dengan bapak dia sekali satu bilik. Bila tanya pasal apa, tidur, belum datang haid. Tak datang haid kau cakap bosok ke dabak dah budak tu. Tak ada haid kerja dah apa lagi. Setengah orang perempuan dia datang haid lambat, hormon dia lambat. Ada yang datang haid awal, ada yang habis cepat haid, ada yang menopausnya lambat. 59 duk ada dia sengih tengok orang ni. Duk ada lagi. Ada yang 43 dah menopause dah, mengikut kepada hormon masing-masing. Baik, jadi bila kita ni mukallaf, apa yang tertanggung pada kita? Jawapannya minggu depan. Baik, kita tengok pula kitab Riyadhus Salihin. Ustaz puasa tak? Puasa? Yang kata saya tak puasa pula, saya baru balik dari Melaka ni. Baju ni pun baju pakai kat Melaka ni. Baik, kita sambung kitab Riyadhus Salihin. Jadi kita masih lagi membicarakan persoalan berkenaan dengan niat. Kerana pentingnya soal niat, maka ulama-ulama meletakkan niat sebagai satu rukun utama dalam semua ibadah. Puasa niat, sembahyang niat, haji niat. Bahkan untuk membedakan antara ibadat dengan adat hanyalah bergantung kepada niat. Sesuatu perbuatan adat tetapi kemudian diniatkan mengikut tuntunan Allah dan Rasul, maka berubahlah dia menjadi ibadah yang mendapat pahala. Hari ni ada ustaz-ustaz yang kata membaca doa sebelum buka puasa Allah malaka sumtu tu Nabi tak buat. Apalah nak jadilah kita orang Islam di Malaysia ni. Dapat ustaz pun hak bagi pecah belah. Dia kata Nabi tak baca doa Allah malaka sumtu ketika berbuka.
Tapi dia lupa Nabi berkata di antara waktu yang mustajab berdoa ialah waktu ketika berbuka. Jadi apa doa kita nak baca tu pulang lah. Yang bodoh ni pasal apa? Nampak kita duk baca tu. Satu benda yang kita mula kita kata adat, tapi kalau kita buat tu berbetulan dengan apa yang disuruh oleh Nabi, maka dia menjadi ibadat. Makcik buat apa makcik? Berdoa. Ada tak dalam Quran ayat suruh berdoa? Ada. Ud'uni astajib lakum. Ada tak Nabi cerita berdoa? Ada. Nabi kata waktu mustajab doa sebelum berbuka. Kalau gitu buat jadi pahala lah. Janganlah kata bid'ah. Baik, hakikat niat. Para ulama memperincikan niat kepada 5 macam. Pertama, hakikat. Kedua, tempat. Hukum, masa dan syarat. Okey. Hakikat niat. Sengaja aku buat. Sengaja aku buat. Usalli. Sengaja aku semayang. Nawaitu, aku berniat. Beza tu. Nawaitul hajj, nawaitul umrah, aku berniat mengerjakan haji dan umrah. Nawaitul ihram, aku berniat berada dalam keadaan ihram. Kalau semayang, usalli, sahaja aku semayang. Maknanya kita sebut nak buat apa, sengaja sebut dalam hati tu. Aku nak puasa ke, aku nak semayang ke, aku nak buat haji ke, sebut dalam hati. Dua, di mana tempat berniat? Di dalam hati. Tadi saya kata. Tiga, masa berniat pada permulaan nak melakukan perbuatan. Syarat niat untuk tujuan amal kebajikan. Hukum bergantung kepada apa yang kita nak buat. Ada kalanya yang kita nak buat tu wajib, sebutlah wajib. Ada kalanya kita nak buat tu sunat, sebutlah sunat. Ada kalanya kita nak buat apa? Kita ni nak buat kafarah, sebutlah. Nazar, nazar. Jadi 5 benda yang berkaitan dengan niat. Pertama, tujuan kamu niat, hakikat niat. Sebut, aku nak semayang, aku nak puasa, aku nak haji. 2, tempatnya dalam hati. 3, masanya awal-awal nak buat ibadat. 4, syarat dia apa? Untuk tujuan amal kebaikan. Hukum dia apa? Tengok apa-apa daripada kamu niat apa. Baik, habis. Hadis kedua. Wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bibaida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Baik, daripada isteri Nabi, mak kita semua, mak kepada orang yang beriman, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ada sepasukan tentera yang hendak menyerang Kaabah. Setelah mereka berada di suatu padang di tanah lapang, lalu dibinasakan semua daripada yang awal sampailah yang terakhir. Tentera tadi dibinasakan. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana semuanya dibinasakan dari yang pertama sampai yang terakhir? Sedangkan di antara mereka itu ada orang yang tidak ikut, yaitu orang yang sedang berada di pasar. Mereka tak pergi pun." Jawab Nabi, "Dibinasakan semua. Kemudian mereka akan dibangkitkan daripada kuburnya menurut niatnya masing-masing." Bukhari dan Muslim. Baik, dalam hadis ni Nabi sebut Allah ni dia nak menurunkan bala. Ada satu orang, satu golongan, satu kaum yang buat jahat, maka Allah pun menurunkan bala pada semua orang dalam tempat tu. Maka Siti Aisyah pun kata, "Ya Rasulullah, yang buat jahat tu 4-5 kerat, tapi banyak lagi yang duk mengaji, banyak lagi yang duk sembahyang, banyak lagi yang duk baik di rumah, tak campur apa pun, mereka pun kena bala juga." Kata Nabi, "Ya, dan di hari kiamat dibangkitkan dari kubur masing-masing mengikut niat dan amalan masing-masing. Bala turun semua kena." Sebab tu kita kena ingat, kalau benda tak betul berlaku, kalau Allah turunkan gempa, semua kena tak? Semua. Gempa ke, tanah runtuh ke, banjir ke, penyakit ke, semua kena. Tok lebay tak lebay, tok imam tak imam, jemaah tak jemaah, sekali balak turun habis semua. Tapi yang buat jahatnya apa orangnya ustaz? Bukannya kami. Ya. Tapi Allah kata, Nabi kata, di hari kiamat akan dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Kebinasaan yang menimpa sesuatu daerah akan kena kepada yang bersalah dan yang tidak bersalah. Tetapi perhitungan di akhirat hanya terhadap mereka yang bersalah. Cuba tengok tsunami dulu, budak kecil mati tak? Apa salah dia? Tak salah apa? Jawapan dia mati lah, kena tsunami banjir. Habis tu di hari kiamat syurga dia. Untung tak dia mati kecil. Habis tu apa masalah? Tak ada lah, kesian kan. Kesian apa masuk syurga? Iyalah, bukan macam itu Ustaz, tapi iyalah rasa iyalah kecil kan, kesian lah. Akhirnya masuk syurga, kesian apa? Patut bersyukur ke ada anak hang 8 orang mati, 8 masuk syurga. Daripada hidup jadi anak dahaka, jadi kutu apa tak tahu. Apa punya? Tengok apa nak jadi pada dia. Tak adalah dia tu tengah semayang di masjid tak datang gempa bumi, dia benam dek kubah masjid. Dia mati tengah semayang, apa masalah? Iyalah tapi tak macam orang lah. Tu macam apa? Kalau dia tak mati macam orang, dia mati macam apa? Tak adalah kita kalau boleh nak lah ziarah kan, buat kenduri tahala, cakap lah macam tu. Hakikatnya dia mati dalam keadaan baik. Apa masalah? Tu macam tentera Indonesia duduk kapal selam, terbenam 3 patah dalam tu, mereka mati lemah. Orang yang mati lemah ni dapat pahala syahid. Apa masalah? Tak adalah, tak macam orang lah kan. Kita ni kalau boleh nak lah. Ini penyakit orang kita ni, tak jenis tak mengaji ni, buat lembek cakap. Yalah, bukannya apa kita ni, bukannya apa kan. Nampak tak? Banyak lagi orang jenis-jenis tu. Yang nak kahwin adik, yang tak kahwin lagi kakak. Kalau boleh janganlah lupa kakaknya. Bagilah hadiah sikit pada kakak atas langkah bendul. Masalah dia kami nak langkah ni pun susah lah. Nak bendul pun apa lagi ni, nak lepas anak hak nombor 2 ni pun susah kak oi. Anak saya ni tak kerja apa, gaji murah,
Nak bagi cincin sebentuk gelang, sebentuk jam, seutas pun susah. Tiba-tiba nak bagi lagi pula dekat kak dia pula. Tak ada lah kan. Dia lah kita kalau boleh buat macam orang lah. Itu kalau tak buat jadi buruk je dia. Kami tak mampu kau setakat apple 4 biji boleh ke bagi. Muka elok-elok buat apple boleh. Sebab ada orang jenis tu dia buat lembek cakap tu. Yelah bukannya apa, yelah apa kata orang. Orang tak kata pun, yang kata siapa? Dia lah yang kata. Ni tuan-tuan benda-benda macam ni lapis buang. Bibi buang. Tak adalah kalau boleh nak tengok kubur di mana, nampak tu. Kalau dah duduk dalam laut mana kuburnya? Dah dia mati dapat pahala syahid sudah lah. Tak adalah. Kalau boleh raya nak pergilah ziarah kubur dia. Makcik pun boleh tentu sempat jumpa raya makcik. Yang penting saya tadi finishingnya, ya, khatimah dia mati dalam keadaan baik, mati dapat pahala syahid, sudah tutup buku. Baik, kemudian maka bagi masing-masing pejuang akan menerima perhitungan menurut niat masing-masing. Jangan kita kata zalim pula. Kalau kita orang baik mati, takkan nak kata zalim. Yalah, orang lain punya paksa, kita kena ustaz. Tak soalan dia, kalau awak tak kena hari ni, awak mati tak akan datang? Mati tetap mati. Yang pentingnya awak sekarang mati tengah baik. Walaupun punca mati itu disebabkan bala orang yang jahat. Baik, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wadiyah wa idza stanfirtum wa idza astaghfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah jatuh pada tangan orang Islam, tetapi yang ada hijrah selepas ini ialah jihad dan niat. Maka daripada itu, apabila engkau diminta oleh imam untuk berjihad, maka keluarlah, maka berangkatlah. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidak ada hijrah dari Mekah kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Sebab tujuan hijrah ialah mendapat kebebasan dalam melakukan perintah-perintah agama dengan rasa aman, tidak terganggu. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada ialah jihad dan niat. Baik, tandakan di situ. Kita sambung lagi insya-Allah minggu hadapan. Baik, besok pagi nuzul Quran. Kita cuti nuzul Quran. Jumaat kita ada kuliah biasa jam 9 pagi. Dan hari Sabtu kita juga ada kuliah duha jam 9 pagi. Hari Sabtu juga 2 ustaz, ya. Jumaat dan Sabtu kedua-duanya ada kuliah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.